Salam sejahtera, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu. Malam ini kita nak cakap panjang-panjang, kita direct to the point. Apa yang sedang tular di dalam politik Malaysia hari ini berkaitan dengan dokumen bocor yang melibatkan kononnya PAS mempunyai rancangan untuk menjatuhkan dan mengganggu UMNO BN. Sehingga di dalam laporan minit mesyuarat tersebut dikatakan ada isu di mana diarahkan campur tangan daripada mahkamah untuk mempercepatkan hukuman kepada Najib dan juga Zahid. Walau bagaimanapun hari ini, seperti yang kita biasa sudah dengar, seperti yang sudah kita biasa tahu, setiap kali ada perkara yang seperti ini, tidak pasti sama ada itu fitnah atau memang benar-benar berlaku, tetapi hal ini telah dinafikan oleh Ketua Hakim Negara, juga telah dinafikan oleh beberapa pemimpin yang disebut di dalam laporan minit mesyuarat tersebut. Antaranya adalah Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar juga telah menafikannya dan telah mengatakan dokumen yang bocor itu adalah dokumen sampah yang mana direka-reka dan dibuat-buat. Walau bagaimanapun, hari ini Isham Jalil dengan lantang mencabar Menteri Besar Terengganu tersebut supaya mengangkat sumpah laknat dan mengangkat sumpah laknat dengan menyatakan tiada rancangan menjatuhkan pemimpin UMNO. Ini terjadi apabila beliau mengatakan kalau betul semua perkara yang dalam minit mesyuarat itu tidak betul, suruh dia buat sumpah laknat, kata Ketua Penerangan BN Selangor Isham Jalil kepada FMT. Yang aku bingung sekarang nih, perbuatan sumpah laknat ini sudah seperti sinonim dengan penafian. Bahkan ada orang yang berani berkali-kali membuatnya. Adakah Anda tak takut dengan kesan sumpah laknat itu? Dan terbukti pula yang selalu sumpah laknat itu akhirnya jatuh hukum pula, didapati bersalah pula. Menurut Isham Jalil, setakat nafi-nafi saja, rakyat sudah tidak boleh percaya kepada ahli politik talam dua muka yang depan kata lain, belakang buat lain. Katanya, Samsuri sebelum ini menafikan wujudnya pakatan untuk menjatuhkan pemimpin UMNO susulan laporan mengenai penularan dokumen yang dikatakan minit mesyuarat. Dokumen itu didakwa ada menyebut tentang rancangan untuk menjatuhkan dan mengganggu UMNO BN. Samsuri menyifatkan dokumen tular itu sebagai sampah, tidak benar dan tidak tahu dari mana datangnya. Beliau bagaimanapun mengakui ada pertemuan dengan PAS dan Bersatu, namun ia tidak membincangkan apa yang didakwa itu. Samsuri berkata dia tidak bincang seperti minit mesyuarat yang bocor itu. Habis kamu bincang apa? Bulan puasa jangan tipu, jawab Isham. Haha, sekarang nih bahaya. Jumpa-jumpa mesyuarat-mesyuarat je, ada orang nak tahu. Ada orang nak sibuk, ada orang nak tahu. Apakah itu amat mencurigakan? Isham berkata pemimpin PAS pernah sebut tentang rancangan taktikal untuk memastikan UMNO menerima Bersatu dalam mufakat nasional. Adakah ini rancangan taktikal mereka, yaitu menjatuhkan pemimpin UMNO yang tidak bersetuju dengan mereka dan menyumbat pemimpin UMNO ini ke dalam penjara sebelum pilihan raya? Jika inilah rancangan mereka, sememangnya mereka orang yang tidak kisah mengenai orang lain untuk kepentingan kuasa dan diri sendiri. Orang sebegini tidak boleh dipercayai, kata Isham Jalil. Sekian dulu ulasan untuk kali ini. Pada pendapat Anda sebelum kita berpisah, pada pendapat Anda, masih bolehkah terima sumpah laknat ini? Apakah setiap kali ada isu-isu seperti ini, sumpah laknat diperlukan? Dan ada juga orang yang mengambil peluang sumpah laknat ini untuk melindungi diri. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat berbuka puasa kepada rakan-rakan yang beragama Islam dimanapun Anda berada. Tidak lama lagi kita menyambut Hari Raya. Pasti semua orang sedang sedia untuk bersiap-siap membeli pakaian dan sebagainya.
Namun ada juga ahli politik ini yang makin susah hati. Ada juga pak ahli politik yang kita akan sebut sebentar lagi nih, mungkin sudah lupa, sudah tak boleh ingat apa-apa lagi selain daripada coba untuk menyelamatkan diri. Yang hangat juga di dalam media sosial adalah apabila Najib Tun Razak telah bersama-sama makan di Istana Negara. Ada banyak reaksi daripada netizen. Apa reaksi kamu? Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak berani untuk komen karena perkara ini sangat sensitif. Walau bagaimanapun ramai memberikan komen tentang perkara tersebut apabila Najib telah bersama dijemput, menjadi jemputan bersama di dalam berbuka puasa di Istana Negara pada beberapa hari yang lepas. Dalam makan malam di Istana Negara tersebut, beberapa orang VIP telah bersama dalam gambar, antaranya Ketua Pembangkang, bekas Ketua Hakim Negara, Speaker Dewan Rakyat, Perdana Menteri, dan juga Najib Tun Razak. Ada yang memaparkan gambar tersebut, mereka bertanya atas kapasiti apa Najib jadi jemputan dalam makan malam tersebut. Ada yang menulis Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang. Ada yang menulis Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Ada yang menulis Speaker Azhar Azizan Harun sebagai Speaker Dewan Rakyat. Tetapi Najib tak tahu nak tulis apa pula peranannya dalam negara pada saat ini. Ada yang menulis, mereka tulis di kepala kepada gambar tersebut, memalukan negara. Itu yang sedang tular dalam media sosial. Ramai orang post di dalam channel saya, personal message dengan saya, suruh komen. Tapi aku tak berani komen sangatlah tentang perkara itu, karena itu melibatkan isu yang sensitif. Jadi pandai-pandailah kamu sendiri memberikan komen tentang hal tersebut. Dan aku tahu kamu pun telah memberikan komen perkara-perkara tersebut. Tapi malam ini aku nak cerita tentang isu di mana ramai orang yang masih percaya bahwa skandal 1MDB ini adalah konspirasi politik. Aku sebenarnya masih bingung. Aku sebenarnya masih heran. Kenapa ramai rakyat Malaysia, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, bukan 1000, bukan 2000, tapi boleh capai sampai juta orang yang percaya, masih percaya bahwa skandal 1MDB adalah konspirasi politik. Kalau benar ini konspirasi politik, itu tidak akan melibatkan negara-negara yang lain, apalagi sampai boleh dijatuhkan hukuman. Tapi daripada maklumat asal serta laporan media massa, tempatan dan antarabangsa, tidak kurang daripada 10 orang telah didapati bersalah terbabit dalam skandal 1MDB. Ada antara mereka sudah selesai menjalani hukuman penjara dan telah membayar denda. Ini yang paling menghairankan dan ini yang paling luar biasa. Ada antara mereka yang sudah selesai menjalani hukuman penjara dan ada yang sudah membayar denda. Semuanya ada kaitan dan berkait, bahkan bukan ada kaitan, memang berkait dengan 1MDB. Jadi apa guna mereka di penjara kalau semua ini hanya konspirasi? Aku pun tak tahulah ada orang sanggup di penjara kah untuk terlibat dalam konspirasi. Siapa orang yang sanggup aku pun tak tahu. Hanya orang bodoh yang sanggup. Adalah juga yang sudah didapati bersalah, dijatuhkan hukuman dan dalam peringkat akhir rayuan, seperti Muhammad Najib Abdul Razak. Walau bagaimanapun Najib Razak di dalam beliau telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Najib Razak masih dalam rayuan. Tetapi kemarin dulu satu isu yang paling mengejutkan saya apabila seorang pesawah yang telah menyebabkan kecederaan parah terhadap rakannya yang dipenjara 6 tahun telah berjaya mendapatkan rayuan untuk tidak dipenjara serta-merta apabila memetik kes Najib. Peguamnya memetik kes Najib dan beliau mendapat keputusan yang amat baik untuk dia, yaitu ditangguhkan hukumannya setelah memetik kes Najib.
Mereka dibicarakan antara pesalah-pesalah yang berkaitan dengan 1MDB. Bukti bahwa 1MDB bukan konspirasi politik adalah mereka dibicarakan dan dihukum di Singapura, Emirat Arab Bersatu UAE, Amerika Syarikat, dan Malaysia. Jelas daripada tindakan 3 negara asing itu, mereka tidak mahu melengah-lengahkan penyudahan episode kotor 1MDB. Singapura membicarakan dan menghukum penjenayah kolar putih ini seawal tahun 2016. Ini sebelum jatuh dan tumbangnya Barisan Nasional 2018 tumbang, 2016 belum tumbang lagi. Tapi sudah ada yang dipenjarakan, sudah ada yang didenda. Kalau kita masih ingat, skandal ini bermula terdedah pada tahun 2013 apabila Jolo berbelanjasakan di Pulau Pinang ketika pilihan raya umum tahun itu. Di Malaysia yang berupa negara tuan rumah kepada 1MDB, perbicaraan masih berjalan. Berhati-hati mengulas, jangan sampai dituduh menghina mahkamah. Carian atas talian yang saya lakukan mendapati watak-watak berikut telah atau sedang dibicarakan, ditapati bersalah dan dihukum. Majoriti telah atau sedang menjalani hukuman penjara. Kalau ada yang tercicir, saya mohon maaf. Mereka adalah pertama, Najib Tun Razak dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan telah dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun, akan jalani 12 tahun penjara dan denda 210 juta. Dia juga menghadapi beberapa kes lagi berkaitan 1MDB. Yo Jewe, bekas eksekutif bank BSI, dipenjara selama 54 bulan di Singapura. Yeo Yek Chi, bekas eksekutif bank SI, dihukum juga penjara 18 bulan oleh Mahkamah Singapura. Waivoni Siah Yeo Fong, bekas eksekutif bank BSI, juga dihukum penjara 2 minggu oleh Mahkamah Singapura. Jan Strup Zengger, bekas pengurus Falcon Private Bank, EJ, juga dipenjarakan 28 minggu oleh Mahkamah Singapura. Kadem Al-Kubaisi, bekas ketua eksekutif International Petroleum Investment Corporation IPIC Abu Dhabi, dipenjarakan 15 tahun. Ini lebih panjang hukumannya daripada Najib. Dipenjara 15 tahun oleh Mahkamah Abu Dhabi pada 2019. Jadi bermaksud hari ini masih dipenjara. Muhammad Badawi Al-Hussein, warga negara Amerika Syarikat, bekas ketua eksekutif Abar Investment, dihukum penjara 10 tahun oleh Mahkamah Jenayah Abu Dhabi pada tahun 2019. Yang terkini, Roger Ng telah dan bekas eksekutif kanan Goldman Sachs di Malaysia didapati bersalah oleh Mahkamah Persekutuan Amerika dan berdepan kemungkinan penjara 30 tahun. Tim Lesner, bekas pengerusi Goldman Sachs di Asia Tenggara, mengaku bersalah di Amerika tapi belum dijatuhkan hukuman. Tam Kin Long, dikenali sebagai Fat Eric, orang kanan Jolo. Tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkannya membayar hampir RM68 juta tunggakan cukai. Anak tiri Najib, Riza Sahrir Abdul Aziz atau Riza Aziz, anak kepada Rosmah Mansur dengan suami pertama, dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Kuala Lumpur Session Kuala Lumpur pada 13 Mei 2020 atas tuduhan penggubahan wang haram ES 248 juta, kira-kira RM1.25 bilion, berkaitan penyelewengan dana 1MDB. Dia dilaporkan membayar balik sebahagian duit curi itu. Persoalannya, apalagi yang kita nak kata kalau ada lagi manusia yang masih diperbodohkan dan percaya bahwa ini adalah konspirasi politik. Mendedahkan kejahatan dan jenayah bukan konspirasi, ia adalah kewajiban. Apatah lagi kes macam 1MDB yang satu dunia tahu. Jadi, mereka yang percaya dengan teori konspirasi ini sama ada terencat pemikiran atau tertutup mata hati akibat percaya kepada mentera, mendram, sihir, daya, laskar cyber, dan termakan dedak. Ditulis oleh Kadir Jasin, tokoh wartawan negara.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.